Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali kita dalam mata pelajaran Sains Komputer tingkatan 4, pengisytiharan, permulaan dan penetapan nilai pada pemboleh ubah dan pemalar. Okey, mari kita lihat. Okey, sebelum kita membangunkan satu atur cara, pemboleh ubah dan pemalar perlu melalui proses pengisytiharan, permulaan dan penetapan nilai. Pengisytiharan nilai pemboleh ubah. Pemboleh ubah dikenal sebagai tempat untuk menyimpan data. Dia adalah memori untuk kita menyimpan data. Setiap pemboleh ubah dalam Java mempunyai jenis yang tertentu yang menentukan saiz, saiz dan susun atau memori dan set operasi yang boleh digunakan untuk pemboleh ubah. Untuk pemboleh ubah ni dia ada seperti yang telah diterangkan pada video yang lepas, ada bit atau byte yang menyimpan memori sesuatu pemboleh ubah. Mengikut jenis-jenis datanya. Ada data string, ada data yang integer, dia ada memori yang memegang data tersebut. Anda mesti mengisytiharkan semua pemboleh ubah sebelum boleh digunakan. Pemboleh ubah perlu diisytiharkan sebelum kita boleh menggunakannya. Pengisytiharan pemboleh ubah perlu dilaksanakan dengan memberi jenis data. Memberikan jenis data. Kalau data integer kita tulis int, atau float kita tulis float, atau double kita tulis double, dan nama pemboleh ubah. Contoh pengisytiharan pemboleh ubah adalah seperti yang berikut. Kita lihat. Ini yang pertama. Yang pertama, pemboleh ubah yang pertama. Public class pemboleh ubah. Ini adalah nama bagi filenya. Public static void main. Ini main dia. Kemudian integer x. Integer x, integer adalah jenis data. Ini adalah jenis data. Manakala x pula adalah nama kepada pemboleh ubah. X merupakan nama kepada pemboleh ubah. Kita lihat yang kedua, string nama. String ini adalah jenis data dan nama adalah pemboleh ubah. Seterusnya kita terus kepada double. Public class pemboleh ubah sama. Ini adalah nama filenya. Ini main kita. Kemudian double adalah double adalah jenis data. STU adalah nama bagi pemboleh ubah. Seterusnya kita masuk boolean. Boolean adalah jenis data. V adalah nama pemboleh ubah. Kita teruskan dengan integer. Ini adalah untuk menetapkan nilai. Integer x tadi seperti yang diterangkan di atas. Integer ini adalah jenis data. X pula adalah nama pemboleh ubah. Kemudian x sama dengan 10, maksudnya kita menetapkan nilai x sama dengan 10. Permulaan dan penetapan nilai untuk pemboleh ubah. Selepas kita mengisytiharkan jenis data dan nama pemboleh ubah, jenis data yang ini integer dan nama pemboleh ubah iaitu x, nilai kepada pemboleh ubah boleh ditetapkan atau diumpukkan. Dia boleh ditetapkan atau diumpukkan. X sama dengan 10, ini adalah penetapan nilai. Sinteks untuk menetapkan nilai pemboleh ubah adalah seperti yang berikut. Jenis data. Jenis data integer sama dengan nama pemboleh ubah. Nama pemboleh ubah x sama dengan nilai. X sama dengan nilai. Di sini kita tengok pengisytiharan dan penetapan nilai. Integer x sama dengan 10. Seperti yang diterangkan slide yang sebelum ini. Jenis data, nama pemboleh ubah sama dengan nilai. Kita tengok. Jenis data, nama pemboleh ubah dan nilai. Untuk ini adalah untuk integer. Sekarang kita tengok untuk string. Nama. String nama. Nama sama dengan hadip. Kalau kita nak buat pengisytiharan dan penetapan nilai, string nama sama dengan hadip. Dalam satu line yang sama. String nama sama dengan hadip. Di sini ada dua line. Di sini ada satu line saja. Seterusnya kita masuk untuk double. Untuk double. Double jenis data. STU adalah nama pemboleh ubah. S
penetapan nilai dia 0.123, T sama dengan 1.1 dan U sama dengan S tambah T. Okey, jika kita nak buat pengisytiharan dan penetapan nilai, kita boleh tulis seperti ini. Double S sama dengan 0.123, okey, T sama dengan 1.1, dan U sama dengan S tambah T. Okey, S tambah T. Ini dalam satu line. Okey, kita boleh buat dalam satu line. Okey, untuk penetapan nilai bagi boolean. Okey, boolean V. Okey, boolean ini adalah nama jenis data. V adalah nama pemboleh ubah. V sama dengan true. Okey, ini adalah penetapan nilai. Untuk kita buat pengisytiharan dan penetapan nilai, kita boleh buat seperti ini. Boolean V sama dengan true. Okey, ini untuk karakter. Karakter sama dengan W. Okey, karakter ini adalah jenis data. W adalah nama bagi pemboleh ubah. W sama dengan Y. Ini adalah penetapan nilai. Okey, untuk kita menetapkan pengisytiharan dan penetapan nilai untuk karakter, kita boleh tulis seperti ini. Karakter W sama dengan Y. Okey, pembuka kata dan penutup kata seperti ini. Okey, dalam satu line. Okey, kita tengok float pula. Bagaimana kita nak buat pengisytiharan dan penetapan nilai bagi float. Okey, ini float ini adalah jenis data. Y adalah nama pemboleh ubah. Y, nama pemboleh ubah sama dengan nilai dia. Nilai untuk Y. Okey, kita nak buat pengisytiharan dan penetapan nilai. Okey, mudah saja. Float Y sama dengan 342.234 float. Okey. Seterusnya. Okey. Seterusnya kita masuk pengisytiharan dan penetapan nilai pemalar. Okey, pemalar adalah nilai yang tidak berubah. Okey, contoh, dalam dunia sebenar terdapat beberapa nilai yang tidak akan berubah, seperti segi 4 tepat yang mempunyai 4 sisi, satu hari yang mempunyai 24 jam, dan nilai pi mempunyai 3 tempat perpuluhan, iaitu 3.142. Nilai mata wang bagi Malaysia. Ini adalah nilai-nilai yang kekal dan tidak berubah. Okey, dalam pengaturcaraan Java, nilai-nilai ini masih sama apabila dijadikan sebagai pemboleh ubah. Pemboleh ubah ini dikenali sebagai pemalar. Nilai pemalar tidak akan berubah semasa menjalankan aturcara. Okey, sinteks untuk pengisytiharan pemalar dalam Java adalah seperti berikut. Okey, ini contoh. Final. Okey, dia mesti ada final integer bilangan hari dalam seminggu sama dengan 7. Final double pi sama dengan 3.14. Okey, final ini adalah kita punya penetapan nilai pemalar. Double ini adalah nama jenis data dan pi adalah nama pemboleh ubah. Okey, seperti ini. Static. Okey, yang kedua dia ada static final double. Okey, maksudnya tidak berubah. Double ini tidak akan berubah. Okey, mari kita lihat aturcara yang saya telah sediakan untuk anda cuba. Okey, aturcara jenis data. Okey, kamu typekan seperti ini. Public class jenis data. Ini adalah nama bagi aturcara kamu. Okey, public class main. Ini adalah main. Kemudian kamu isytiharkan pemboleh ubah dengan nilai. Okey, integer tahun. Okey, ini integer tahun. String class. Pastikan S ini huruf besar. Untuk string mesti ada S huruf besar. Boolean kelayakan true. Okey, character grade sama dengan A double nilai grade sama dengan 1.0. Paparan output seperti ini. Kamu buat sistem out.println tahun semasa, okey, tahun semasa dan seterusnya sampai ke nilai grade. Okey, selepas kamu berjaya ini, cuba tunjukkan kepada saya apa output yang anda dapat. Sampai kita berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Sila like, share dan subscribe kepada channel ini untuk video-video yang seterusnya. Okey, sekian, terima kasih.